Yang keempat, berkomo sambil masuk air ke dalam hidung dengan sekali cedokan sebanyak 3 kali. Ni pun menarik juga sebenarnya ni. Kerana saya lihat mostly ataupun sebahagian besar daripada kita, bila berwudu kita berkomo dan memasuk air ke dalam hidung secara berasingan. Maksudnya tuan-tuan ambil air sekali, komo, buang. Ambil air lagi sekali, komo, buang. Ambil air lagi sekali, komo, buang. After that tuan-tuan ambil air masuk hidung, buang. Betul tak? Ambil air masuk hidung, buang. Ambil air masuk hidung, buang. Betul tak tuan-tuan buat begitu? Itu tidak afdal. Tapi sebagai ulama masih mengatakan ia sunnah. Kerana kita telah berkomo dan membasuh hidung kita. Dapatlah sunnah tu. Tapi yang afdal sebenarnya lepas isyak. Azan dulu. Okey, baik. Yang afdalnya macam mana tuan-tuan? Dan itulah yang dipilih oleh majoriti para ulama, termasuk yang the most standard, hak paling standard sekali mazhab Syafi'i. Ya. Boleh buat hak macam tu pun, tapi hak paling bagus, paling sunnah, paling afdal, the most standard, termasuklah standard mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i hak nombor 1 sekali lah. Ya. Dan An-Nawawi rahimahullah, kita punya ulama terhebatlah dalam mazhab Syafi'i pun menggalakkan hak cara lagu ni. Macam mana? Satu cedokan, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, buang. Satu cedokan lagi, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, buang. Satu cedokan lagi, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung, buang. Ya. Tuan-tuan kalau tengok saya wudu, tu saya buat. Saya tak ada komo dulu, masuk dalam hidung dulu, tak ada. Saya akan sekalikan. Komo, hidung, buang. Komo, hidung, buang. 3 kali. Ya. Kerana itu hadis yang paling sahih dalam bab ni. Dan yang paling famous hadis Abdullah bin Zaid lah. Saya dah baca hadis dulu pada tuan-tuan ya. Di mana katanya Nabi SAW berwudu, Nabi berkomo dan memasuk air ke dalam hidung, min ghurfatin wahidah yaf'aluha salasa marrat, dengan satu cedokan. Satu cedok tu mulut dengan hidung sekaligus. Tapi Nabi melakukannya sebanyak 3 kali. This is the best. Ada satu lagi cara, satu cedokan, masuk mulut, masuk hidung, masuk mulut, masuk hidung, masuk mulut, masuk hidung. Ini juga sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan dipilih oleh sebagian para ulama. Tapi agak suka nak buat lah. Dengan satu cedokan, boleh kau komo 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, boleh tak? Air bukan banyak mana pun. Hak ni walaupun ia juga sunnah, ya, diangkat oleh sebagian para ulama, dan dia adalah sahih-sahih seperti Sahih Bukhari. Kerana Abdullah bin Zaid ada 2 riwayat. Satu riwayat dia ajar macam tu, satu riwayat lagi dia ajar macam ni. Bukan, 2 cara ini ialah applicable dan done by the Prophet. Memang Nabi buat. Tapi sebab susah nak buat, saya tak buat ni. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat, mana tahu tangan tuan-tuan besar, boleh ambil air 2. Tak tahu lah kan. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat nombor 2 tadi, satu cedokan untuk mulut dan hidung, buat sebanyak 3 kali, yakni dengan 3 cedokan, itu dah kira the best dan yang paling standard sekali dalam mana-mana mazhab. Ya? Dan of course lah yang paling sunnah. Tapi sekali-sekala tuan-tuan nak balik buat macam tuan-tuan duk biasa buat kan, komo 3 kali, masuk hidung 3 kali pun okey. Ataupun tuan-tuan tak nak ikut saya ajar ni, nak buat cara saya juga boleh aja, tidaklah menjejaskan wudu kita. Dan setahu saya juga tidak makruh. Di atas nanah yang ada ya. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia ada 2 cara lah yang standard. Satu cara yang tuan-tuan biasa buat tu mengasing-asingkan. Satu cara lagi sekali kan, ya, macam hot the best tadi. Dan itulah sebenarnya yang paling sunnah sekali ya. Jadi sekurang-kurang ada 3 cara lah kita membasuh mulut dan hidung, yang telah saya ajarkan pada tuan-tuan ya. Dan kalau tuan-tuan belajar lebih lagi, sebenarnya ada lagi cara-cara yang lain. Cuma tak perlulah saya ajar ke semua. Biasalah tuan-tuan ya. Kita ataupun ulama bahkan mana mereka sepakat dalam banyak hal. Isu fiqh ni tuan-tuan, hak basic-basic je mereka sepakat. Ya, saya nak kata 10%, 15% tak berani lah, tapi hak basic-basic aja. Mana hak the most principle and fundamental. Tapi benda-benda furu' yang lain banyak pendapat tuan. Hak ni kata begitu, hak ni kata begini. Ya tak? Masing-masing ada pendapat dan perspektif masing-masing. Lepas tu belajar fiqh tuan. Tuan ingat semua satu pendapat aja dah.
Imam Syafi'i paling kurang dia ada dalam satu isu dua pendapat. Ada qadim, ada jadid. Ada qadim, ada jadid. Ada yang lama, ada yang baru. Ada yang lama, ada yang baru. Ya. Banyak kita ikut yang baru, sebahagian kita ikut yang lama. Tuan-tuan amin. Imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai-ramai kata amin. Itu pendapat dia yang lama, pendapat dia yang baru. Amin perlahan. Pasal apa kita baca amin kuat? Itu pendapat lama tu. Kerana pendapat lama lebih sahih menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam based on hadis-hadis ada. Dulu-dulu Imam Syafi'i kata kalau kita ada wudu, sentuh kemaluan depan batal wudu. Tapi kalau sentuh lubang dubur tak batal. Tapi pendapat yang baru dia kata batal. Dua-dua batal, depan batal, belakang batal. Ya. Jadi kita tengok ada dua. Kadang-kadang ada sampai tiga pun ada banyak. Air mustamal, apa hukumnya? Imam Syafi'i ada tiga tuan. Pertama dia kata tidak suci menyucikan, tak boleh buat wuduk balik. Yang kedua dia kata suci menyucikan. Dan yang ketiga dia tak beri apa-apa pendapat. Tawaqqafa al-Imam Syafi'i fi zalik. Ini kata Musa bin Aban, juga salah seorang periwayat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada tiga. Kadang-kadang ada sampai empat ni worst case scenario. Apa Imam Syafi'i empat dia punya pendapat? Tahu apa? Takbir semayang Empat-empat ni tuan-tuan adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah dan adalah mazhab Syafi'i. Cuma adalah hak paling standard, hak kurang sikit. Empat. Dan in worst case scenario sampai 5 sampai 6. Benda ni biasa pasal ilmu kan. Ulama sentiasa memperbaharui pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka ya. Kerana semakin lama dia belajar, dia lihat, dia tengok, dia itu biasalah kan manusia. Ilmu sentiasa berkembang daripada satu masa pada satu masa yang lain. Dulu mungkin fatwa lagu lain, sekarang fatwa lagu lain. Itu perkara biasa ya. Sebab itu kita nak kena faham. Itu prinsip fiqh yang kita perlu tahulah ya. Jadi